Satu lagi kita kena selitkan di situ, bukan saja cara pemakaian yang betul, cara penyimpanan yang betul, buang pun kena pastikan di tempat yang betul. Ya, jangan buang merata-rata. Itu kepentingan sekarang ini dengan pelaksanaan kewajipan pemakaian pelitup separuh muka bermula daripada 1 Ogos yang lalu dan sekarang ini kita perlu teruskan amalan ini untuk memastikan kita menang dalam mendepani pandemik COVID-19 ini. Bercakap tentang keselamatan, kita juga ingin merungkai kembali pelancaran strategi keselamatan cyber Malaysia 2020-2024 yang telah pun selamat dilancarkan semalam bersama kami di studio pagi ini. Terima kasih dan selamat datang Insinyur Mak Syah Nuri Mak Zin yang merupakan Ketua Eksekutif Agensi Keselamatan Cyber Negara NAKSA dari MKN. Terima kasih Tuan kerana sudi bersama kami pagi ini. Alhamdulillah semalam pelancaran berjalan dengan baik dan bila kita sebut tentang cyber security ini merupakan satu komponen kecil je sebenarnya, tapi ada juga saat-saat mencemaskan yang kita semua barangkali pernah lalui berhubung dengan isu cyber keselamatan, Tuan ya. Dan apa yang boleh sebenarnya kalau kita rangkumkan dari pelancaran semalam? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis semalam alhamdulillah berjalan dengan lancar dan saya percaya mesej yang disampaikan oleh Yang Berhormat Menteri, mesej oleh Yang Berhormat Perdana Menteri yang disampaikan oleh Menteri semalam sampai kepada semua pemegang taruh dan rakyat keseluruhannya. Tujuannya kita lancarkan strategi semalam itu walaupun di saat-saat kita menangani situasi semasa COVID ini adalah amat penting. Kerana dengan situasi sekarang ini banyak inisiatif-inisiatif digital dilaksanakan juga sehingga peniaga-peniaga kecil pun banyak menggunakan aplikasi digital yang memerlukan aspek keselamatan di dalamnya yang tidak diambil berat. Asalkan perniagaan dapat dilaksanakan, kita tidak endahkan keselamatan. Yang mana itu adalah amat penting. Dia boleh mengakibatkan kerugian yang amat besar kepada parti-parti yang berkenaan. Jadi contohnya di masa COVID ini banyak insiden-insiden yang berlaku. Bukan sahaja peniaga-peniaga kecil, malah peniaga-peniaga besar menyebabkan perkhidmatan terganggu. Jadi ini memberi kesan yang besar kepada bukan sahaja perniagaan, malah negara sendiri. Mungkin untuk permulaan ini juga mungkin boleh kongsikan antara visi dan juga peranan NAKSA, Agensi Keselamatan Cyber Malaysia, dalam mendukung pelan strategi keselamatan cyber Malaysia dari segi perancangan sehinggalah pelancarannya semalam. Bagaimana? Okey, peranan kita Agensi Keselamatan Cyber Negara ini adalah di bawah kawasan Majlis Keselamatan Negara. So dia menggubal dasar, peraturan dan sebagainya, dan juga sebagai agensi yang meneraju pelaksanaan dasar-dasar tersebut. Dan dasar ini melibatkan pelbagai kementerian dan agensi swasta dan juga rakyat keseluruhannya. Jadi aspek yang dalam strategi ini meliputi semua aspek. Dari aspek menangani jenayah cyber, aspek pengurusan insiden cyber, aspek kesedaran kepada masyarakat keseluruhannya. Jadi menyeluruh, dan selepas saja pelancaran semalam seperti yang dinyatakan oleh Yang Berhormat Menteri, dan kita akan kick off pelaksanaan plan strategi ini. InsyaAllah pada bulan hadapan, dan satu mesyuarat melalui jawatankuasa yang dinyatakan semalam, itu jawatankuasa keselamatan cyber negara yang dipengerusikan oleh Menteri Kanan Pertahanan. Dan selepas mesyuarat itu tindakan-tindakan seterusnya akan dilaksanakan. Kita ada 113 program yang akan dilaksanakan dalam tempoh 5 tahun ini. 5 tonggak yang telah pun dinyatakan dalam ucapan teks Perdana Menteri semalam. Apa antara fokus yang diberikan kepada 5 ini? Sebab dalam 5 tonggak itu ada 12 inisiatif, 113 program. Fokus itu, yang 5 itu ke mana? Okey. Yang pertama itu kita menekankan kepada aspek keselamatan untuk daripada peringkat negara, peringkat sektor kita kata, dan peringkat organisasi. Peringkat negara di peringkat jawatankuasa itulah. Di peringkat sektor ini contoh sektor komunikasi. Jadi yang mengetuai sektor komunikasi adalah Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia. Dan di bawahnya adalah servis provider macam Maxi, Celcom dan sebagainya. Dan di peringkat organisasi tersebut
Maxis contohnya. So tindakan-tindakan itu kena diambil secara bersekali di peringkat bawah sehingga peringkat nasional. Untuk tindakan-tindakan bagi kita melindungi sistem-sistem tersebut. Dan ini juga kita perlu diambil kira dari aspek end-to-end. Daripada pengguna, penyedia infrastruktur dan juga penyedia perkhidmatan yang menyediakan aplikasi-aplikasi ini. Jadi orang ramai juga turut terlibat memastikan handphone itu selamat. So program-program kesedaran akan mula dilaksanakan secara bersepadu oleh semua agensi terlibat termasuk pihak swasta dan NGO. So perancangan-perancangan bagi pelaksanaan inisiatif tersebut telah dimulakan dan itu adalah untuk tonggak pertama. Tonggak kedua kita juga nak melihat dari aspek perundangan. Peringkat ketiga dari aspek walaupun kita menangani keselamatan ini, kita juga ada peluang perniagaan. Jadi kita ingin membantu syarikat-syarikat kita di Malaysia ini untuk mengeluarkan produk-produk keselamatan. Jadi kerajaan akan menyediakan inisiatif untuk membantu syarikat-syarikat ini. Itu antara 5 tonggak utama yang dalam pelan strategi keselamatan cyber semalam. Dan bila kita bercakap dengan situasi semasa kita sekarang ini, peningkatan jenayah cyber di Malaysia terutama sekali sewaktu pandemik COVID-19 semakin meningkat dan isu jenayah cyber ini sering kali kita dengar seperti skamer, penggodaman data peribadi dan sebagainya. Jadi bagaimana dari tonggak yang ketiga tadi dari segi penguatkuasaan undang-undang dan juga penguatkuasaan jenayah cyber itu bagaimana? Okey. Itu amat tepat sekali because memang banyak berlaku jenayah cyber dan penggodaman tadi. Bukan sahaja di Malaysia, malah di seluruh dunia masa tempoh ini. Dan di dalam struktur baru yang dinyatakan semalam, kita ada satu jawatan kuasa khusus yang melibatkan pelbagai agensi penguatkuasa untuk menangani ancaman ini secara bersepadu. Dan juga selepas ini kita akan engage dengan pelbagai agensi untuk memaklumkan kepada semua pengguna bila nak gunakan aplikasi yang macam mana. Sebab jenayah ini bila dia dah masuk dalam aplikasi mobile kita, dia boleh pergi ke mana-mana sahaja. Dan juga untuk memantau syarikat-syarikat yang palsu inilah yang banyak digunakan oleh scammer-scammer ini. Scammer ini adalah global syndicate yang untuk melaksanakan jenayah di Thailand contohnya, dia berkumpul di Malaysia untuk target dia di Malaysia berkumpul di negara lain. So inilah global syndicate. Tuan, kalau diambil dalam contoh yang lokal, bila mula-mula sekali ataupun pada fasa awal aplikasi MySejahtera itu sendiri diperkenalkan, ramai yang mula bersuara ini semua nak ambil data rakyat, dan bagaimana untuk menguruskan persepsi dari segi kenapa ia perlu dilancarkan dan mengapa ia penting, dan ternyata dengan contact tracing kita berjaya mencapai rantaian dan dapat mencari sumber-sumber penularan COVID-19. Pandangan tuan tentang menguruskan persepsi masyarakat ini bagaimana? Terima kasih. Secara konsidennya saya juga mengetuai tim yang membangunkan MySejahtera. Jadi keselamatan data peribadi itu kita sangat mengambil berat. Jadi sekarang ini untuk mengendalikan data itu, dia hanya 5 orang saja yang boleh akses. 3 orang pegawai di Kementerian Kesihatan dan 2 orang pegawai saya yang menguruskan perkara tersebut. Dia sangat mengambil berat dan kita amat bekerjasama dengan Jabatan Perlindungan Data Peribadi dan juga Jabatan Pengurusan Negara untuk memastikan apa yang kita buat itu mematuhi keperluan undang-undang. Jadi ujian keselamatan dilaksanakan secara berterusan. Tapi dan juga contact tracing yang kita laksanakan ini, aplikasi MySejahtera berjaya dilaksanakan. Tetapi mungkin terdapat kekurangan dari segi kita nak menyampaikan kepada rakyat. Contohnya apa yang timbul itu hari yang rakyat tak tahu betul ke kawasan ini merah ataupun kuning ataupun hijau. Tapi daripada keperluan Kementerian Kesihatan, kita hanya siarkan ataupun sampaikan tempat merah, tempat punca berlakunya insiden COVID tersebut, bukan di tempat yang dia pergi sebelum itu. Jadi itulah yang menjadi kekeliruan dan kita dah berbincang dengan Kementerian Kesihatan supaya perkara ini dijelaskan. Kalau tidak, orang takut nak pergi shopping mall pun orang takut. Bila keluar senarai sekarang lagi orang tak nak pergi shopping mall. Betul. Tadi saya suka dengan penjelasan tuan tadi berkenaan
berkenaan dengan kerjasama global berkaitan keselamatan cyber ini. Dan ini sangat penting dalam untuk kita memastikan masalah cyber ini kita hadapi bukan secara sendirian, tapi dengan kerjasama serantau dan juga di peringkat antarabangsa. Mungkin boleh jelaskan kepentingan kerjasama global dalam memastikan keselamatan cyber di rantau ini terus terjamin. Ya, betul. Kalau diperhatikan semalam masa pelancaran, ramai ambassador yang turut hadir kerana kerjasama antarabangsa itu amat penting. Saya nyatakan tadi seperti sindiket global tadi. Kita ada sindiket daripada Nigeria buat jenayah di Australia berkumpul di sini. So kita perlukan kerjasama untuk, dan kita berjaya menangkapnya. Dan juga semasa insiden serangan cyber contohnya, kita perlu berkongsi maklumat antara negara. Sebab serangan itu bukan berlaku daripada negara kita, berlaku dari negara luar biasanya. So itulah menyebabkan kerjasama antarabangsa itu amat penting. Dan inisiatif ataupun tindakan-tindakan telah mulai dilaksanakan di peringkat ASEAN dan juga di peringkat United Nations lah keseluruhannya. Dari pihak pembangun komunikasi ataupun dari pihak mereka yang aktif dalam perniagaan, bagaimana mereka boleh mendapat manfaat dari strategi keselamatan ini? Sebab macam sekarang on paper ini memang nampak sangat cantik dan sangat sophisticated, tapi bagaimana untuk difahamkan lagi kepada golongan masyarakat yang lain? Saya tertarik dengan soalan tadi, dokumen yang cantik. Memang dokumen kita amat komprehensif dan cabarannya untuk kita laksanakan. Dokumen satu cerita, dan laksanakan satu lagi cabaran. Sebab dia melibatkan pelbagai ramai orang. Jadi kita akan nanti, contohnya kita akan fokus kepada syarikat kecil dan sederhana. Modal tak banyak, bisnes dia memberi kontribusi yang besar pada negara. Kita akan laksanakan engagement dengan pelbagai kumpulan-kumpulan kecil. Kita akan ada program yang kita rancang untuk lancarkan minggu depan dengan syarikat kecil dan sederhana, mungkin kena tangguh. Tapi kita nak fokus kepada syarikat kecil dan sederhana ini untuk memastikan dia punya servis digital ini terselamat. Sedikit kesimpulan, Tuan, kalau boleh kita juga nak kongsikan kepada para pengguna internet secara khasnya, terutamanya mereka yang terlibat dalam bidang perniagaan. Di awal wawancara tadi ada sebut tentang ada yang lebih fokus kepada infrastruktur perniagaan. Keselamatan tu secondary. Bila dah jadi baru fikir. Ada satu terma yang kadang-kadang kita suka guna, measure twice, you cut once. Ukur 2 kali, tapi bila nak pun supaya tidak berlaku komplikasi di kemudian hari. Boleh disarankan sekali lagi kepentingan cyber security ini kepada para peniaga supaya ini juga dapat memberikan sedikit buffer ataupun keselamatan kepada mereka. Okay, terima kasih. Apa yang dilaksanakan oleh syarikat besar perlu diikuti oleh syarikat kecil adalah aspek keselamatan cyber ini perlu dimasukkan di dalam bisnes model dia. Ini bukannya isu IT, isu teknikal. Ini isu organisasi, isu perniagaan. Jadi elemen keselamatan itu perlu dimasukkan daripada awal lagi. Supaya kalau kita bawa kereta ni, aspek keselamatan tu perlu ada semasa buat lagi. Kalau kita tambah tu tak selamat sepenuhnya dan memerlukan modal yang banyak. Jadi kena mula daripada awal. Dan inisiatif kerajaan ini untuk membantu SME tadi, kita akan katalah dia perlu mengeluarkan modal 10,000 contohnya. Kerajaan akan membantu supaya dia tidak perlu mengeluarkan modal yang banyak, tapi kita akan melaksanakan secara keseluruhannya. Dan kita akan cuba menggunakan produk tempatan. Jadi juga memberi peluang kepada syarikat-syarikat tempatan lah. Sedikit Tuan, bagi masyarakat yang ingin mengetahui informasi berkenaan dengan pelan strategi keselamatan cyber ini, di mana mereka perlu melayari? Semua boleh melayari di laman web NAKSA di www.naksa.gov.my. Terima kasih Insinyur Mat Syah Nuri, Ketua Eksekutif Agensi Keselamatan Cyber Negara. Kita berehat seketika.